Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yuqarribuna ilaika rabbil alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifina bika rabbil alamin. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita diizinkan untuk berjumpa semula dalam perjumpaan mingguan kita. Walaupun sedikit-sedikit kita baca hadis yang terkandung dalam Muntaka Ibn Jarud ni. Alhamdulillah kita sudah masuki hadis yang ke-187 sekarang ni. Betul lah, 187, okey. Okey, kita akan membaca 3 hadis pada hari ini, mudah-mudahan dapat kita ulas sebagian daripada kandungan sanad dan matan dia. Qala al-Imam Abu Muhammad bin Jarud rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi qala hadis yang ke-187 haddatsana Ibnu al-Muqri wa Mahmud ibnu Adam wa Ali ibnu Khashram wa hadha hadithu Ibnu al-Muqri qala haddatsana Sufyan an az-Zuhri an Mahmud ibnu Rabi' an Ubadah ibn Samit riwayatan وقال لي مرة إنه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى يعني القطان عن جعفر بن ميمون عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره قال اخرج فنادي في أهل المدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بفاتحة القرآن فما زاد. Qala fama zad, ini sepatutnya dia masuk dalam ucapan Nabi ni ya. La salat, sebab di sini dia nampak bagi tebal kalimat hadis ni tapi tak tebalkan kalimat fama zad. Ana ingat ni silap ni, sepatutnya fama zad masuk dalam ucapan Nabi, iaitu la salata illa bi fatihatil qur'ani famazad. Nanti kita akan ulas perkara ini. Qala Abu Muhammad Ja'farun hadha rawa anhu al-Thawri wa Isa bin Yunus. Qala haddatsana Muhammad ibn Yahya qala haddatsana Hajjaj ibn Minhal an Hammamin an Yahya an Yahya bin Abi Katsir an Abdullah bin Abi Qatadah an abihi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati az-zuhri fi rak'atayn al-ulayayn bi Fatihatil Kitab wa surah fi kulli rak'ah wa kana yusmi'una ahyanan al-ayah wa kana yutilu fil ula ma la yutilu fi thaniyah wa kana yaqra'u fi rak'atayn al-ukhrayayn bi Fatihatil Kitab fi kulli rak'ah وكذلك في صلاة العصر قال وكذلك في صلاة الفجر. قال أبو محمد ورواه مخلد بن يزيد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد غير أنه لم يذكر وصلاة الفجر. حدثناه محمد بن إدريس عن الحميدي عنه. Okey, ini adalah 3 hadis yang akan kita teliti sebagian kandungan daripada sanad dan matan dia. Hadis yang pertama yaitu hadis yang 187. Qala hadatsana Ibnu al-Muqri, sudah berkali-kali kita lalui dan kita mudah-mudahan dah kenal lah beliau. Wa Mahmud ibn Adam wa Ali ibn Khashram juga telah berlalu sebelum ni. Wa hadha hadis Ibnu al-Muqri. Qala hadatsana Sufyan adalah Sufyan ibn Uyainah an az-Zuhri an Mahmud ibn Rabi' an Ubadah ibn Samit riwayatan. Ubadah ibn Samit riwayatan. Riwayatan di sini maknanya adalah marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bentuk lafaz yang digunakan untuk menunjukkan hadis itu berasal daripada Nabi. Seolah-olah Ubadah ibn Samit mengatakan an Ubadah ibn Samit anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini diingatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Ma'rifah Ulumil Hadis. Beliau mengatakan antara salah satu lafaz yang menunjukkan hadis marfu' adalah seorang tabi'i, seorang sahabat mengatakan riwayatan. Riwayatan adalah
Walaupun dia tak mengatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam misalkan, dia hanya mengatakan riwayatan saja, maka dikira dia marfu. Dia berasal daripada Nabi, dia bukan mauquf ucapan dia. Lalu dia mengatakan wa qala li marratan innahu haddatsa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Tengok ini kalimat yang menunjukkan bahawa ada dua kali periwayatan. Daripada makna ini kemungkinan yang mengatakan riwayatan ni adalah Mahmud Ibn Rabi atau Zuhri. Jadi dia meriwayatkan secara makna. Dia mengatakan an Mahmud Ibn Rabi an Ubadah Ibn Samit riwayatan, ini satu kali. Lalu jadi kalau kita nak breakdown kita akan buat macam ni. An Zuhri an Mahmud Ibn Rabi an Ubadah Ibn Samit riwayatan qal la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Dia tak sebut Nabi. Ya, dia tak sebut Nabi. Dia hanya sebut riwayatan qal la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Walaupun dia tak sebut nama Nabi, tapi tetap hukumnya marfu sebab kalimat riwayatan itu adalah menunjukkan marfu. Lalu Zuhri mengatakan wa qala li marratan innahu haddatsa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Tengok ini adalah bentuk yang kedua. Jadi bentuk yang pertama dia mengatakan riwayatan sahaja. Bentuk yang kedua dia mengatakan haddatsa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Maknanya dia secara eksplisit menyebutkan nama Nabi. Nabi yang berkata macam ni. Jadi dua-dua bentuk ni bentuk marfu. Sama ada dia mengatakan riwayatan atau dia mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, dua-dua adalah bentuk marfu. Ini salah satu contoh penting tentunya, kalau boleh kita ambil ini. Nanti kalau nak mengajar mustalah kita ada contoh secara praktikal. Sebab biasanya Imam anda tengok di perbahasan Ibn Salah misalkan, apabila dia bincang tentang perkara ni dia tak sebutkan contoh. Dia hanya mengatakan kalau sahabi mengatakan riwayatan maka maknanya adalah marfu. Dia tak sebutkan contoh. Anda biasanya akan letak satu contoh tu di tepi kitab mustalah untuk next time kalau nak mengajar atau apa kita ada contoh yang praktikal menunjukkan bagaimana penggunaan istilah ni. Okey. Jadi hadis ni daripada Ubadah bin Samit marfu secara muttafaq alaih. Dia dihukumkan berasal daripada Nabi, jadi tak ada isu berkenaan dengan mauquf atau berkaitan dengan sambung musnad hadis ni. Dia lalu mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Kata Nabi SAW, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah, Fatihatul Kitab. Jadi sebelum ni kita bincang berkenaan dengan ucapan Bismillah, sama ada dia jahar ataupun sir, maka sekarang ni kita melangkah satu lagi ke hadapan, iaitu selepas kita membaca Bismillah maka kita membaca Al-Fatihah. Dan hukum membaca Al-Fatihah di sini disebutkan adalah tidak sama ada tidak sah salat ataupun tidak sempurna salat. Dan hadis ni ucapan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab ditafsirkan oleh jumhur ulama, jumhur fuqaha bermakna tidak sah. La salata bermakna la salata kainah atau la salata mawjudah liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Sebab dia la salata dia mengandungi satu khabar yang tidak yang mahzuf. Sebab kalimat ni tak sempurna, la salata saja kan. That's why kena ditakdirkan sesuatu. Nah, menurut jumhur, la salata kainah atau la salata mawjudah liman lam yaqra' Fatil Kitab menunjukkan bahawa Al-Fatihah hukumnya adalah fardu. Siapa yang tak membaca Al-Fatihah maka solat tersebut dikira sebagai batal. Nah, menurut mazhab ini adalah mazhab daripada tiga mazhab, iaitu mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali. Akan tapi mazhab Hanafi berpandangan membaca surah Al-Fatihah dalam salat hukumnya bukan fardu tapi wajib. Apa beza fardu dengan wajib? Kalau fardu menjadi rukun, maknanya siapa yang tak baca surah Al-Fatihah lupa ataupun sengaja maka solat tersebut kena diulang semula.
Ya tak? Akan tapi kalau disebut wajib saja, maka solat tersebut sah walaupun dia tak sempurna solat tu. Ini adalah pandangan mazhab Hanafi dan mereka mentafsirkan la salata, takdirnya adalah la salata kamilah. Tidak sempurna solat. Tidak ada solat yang sempurna bagi orang yang membaca Al-Fatihah. Bermakna solat tu nakis, solat tu tak sempurna, tapi tidak batal. Jadi masih ada solat tu, masih sah solat tu, tapi dia sangat-sangat tidak sempurna. Nah, ini yang disebutkan oleh Dr. Nurdin Itar dalam kitab I'lamul Anam. Beliau mengatakan bahawa membaca kemestian membaca Al-Fatihah adalah maudhi'ul ittifaq min haitsul ijmal. Maudhi'ul ittifaq min haitsul ijmal bermakna secara umumnya para ulama sepakat mesti membaca Al-Fatihah di dalam solat. Cuma menjadi khilaf antara fardu ataupun wajib. Jumhur mengatakan fardu dan mazhab Hanafi mengatakan wajib dengan mentakwil kandungan dengan mentakwil kandungan takdir dalam la salata antara kamilah atau kainah atau maujudah. Nah, ini juga kemudian kita kemudian berbincang berkenaan dengan kewajiban baca surat Al-Fatihah ni. Adakah Al-Fatihah wajib untuk semua orang yang melakukan salat ataukah hanya kepada sebagian saja? Menurut mazhab Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i berpandangan Al-Fatihah wajib untuk semua orang yang melakukan salat. Sama ada salat bersendirian ataupun menjadi imam ataupun menjadi makmum. Tak ada perbezaan sama sekali. Salat fardu ataupun salat sunat. Siapa yang tak membaca Al-Fatihah hukumnya adalah tidak sah salat tersebut. Ya. Ini adalah pandangan mazhab Syafi'i yang paling umum, iaitu karena kalimat la salata liman lam yaqra' bi Fatihil Kitab berbentuk mutlak dan umum, maka semua orang termasuk dalam kandungan hadis ni, yakni orang yang solat sendiri pun tak sah, orang yang jadi imam pun tak sah kalau tak membaca Al-Fatihah, begitu juga makmum. Nah, menurut jumhur, sebaliknya sekarang, menurut jumhur ulama selain mazhab Syafi'i, mereka berpandangan bahawa solat sendiri ya kena baca Al-Fatihah. Imam ya kena baca Al-Fatihah. Yang menjadi masalah adalah makmum. Makmum adakah kena membaca Al-Fatihah juga di belakang imam ataupun tidak? Maka menurut mazhab Hanafi, mereka mengatakan la yaqra'ul muqtadi khalfa imamihi li'anna qira'atal imam lahu qira'ah. Mazhab Hanafi pandangan seorang makmum tidak wajib membaca Fatihah di belakang imam. Sebab bacaan imam adalah bacaan makmum. Jadi menurut mereka makmum lepas takbiratul ihram dia tak ada kewajipan membaca Al-Fatihah. Bahkan dilarang pula membaca Al-Fatihah. Sebab firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu." Kalau Quran dibacakan, dengar dan diam. Jadi kalau imam baca, makmum kena dengar dan mendengarkan. Kena diam dan mendengarkan. Justru kalau imam baca, maka makmum diam. Dia tak baca apa-apa, Al-Fatihah. Ya, soalan. Kalau begitu, hukum ini berkaitan dengan solat jahriyah saja kah? Jadi kalau solat maghrib, imam baca kuat, kita dengarlah, kita diam, masuk akal. Macam mana kalau solat zuhur dan asar? Adakah makmum juga diam ataukah makmum baca Al-Fatihah atau tak? Menurut mazhab Hanafi, tetap makmum tidak membaca Al-Fatihah. Jadi walaupun dalam solat sirriyah, solat zuhur dan asar ya, walaupun dalam zuhur dan asar, sebab kaedahnya adalah bacaan imam adalah bacaan makmum. Maknanya dalam solat berjamaah satu saja yang membaca iaitu imam. Imam baca Al-Fatihah, maka makmum sudah tak baca lagi Al-Fatihah.
Dia cukup satu orang baca Al-Fatihah, yang lain hanya diam saja. Jadi ini menurut mazhab Hanafi. Nah, sekarang mazhab Maliki dan Hanbali, mereka juga tidak seperti pandangan mazhab Syafi'i yang mewajibkan makmum membaca Al-Fatihah. Nah, sebaliknya mazhab Maliki berpandangan Al-Fatihah tidak dibaca kalau dalam solat jahriyah. Bagaimana kalau sirriyah? Sirriyah juga tak dibaca, tapi sunat dibaca. Maksudnya dalam sirriyah ni, karena makmum tak dengar imam baca apa, maka pada saat tu dia disunatkan membaca Al-Fatihah. Jadi sunat saja baca Al-Fatihah. Kalau dia tak baca pun tak apa, macam mazhab Hanafi. Tapi beza dengan Hanafi adalah dalam solat sirriyah pun makmum tak payah baca Al-Fatihah. Tak disunatkan bahkan membaca Al-Fatihah. Nah, mazhab Hanbali berpandangan membaca surah Al-Fatihah disunatkan dalam solat-solat yang sir seperti zuhur dan asar, dan juga dalam solat-solat yang jahar sekiranya makmum tak dengar bacaan imam. Jadi mereka berpandangan macam tadi juga. Jadi kalau berkaitan dengan ayat Al-Quran, kalau imam baca, kita wajib dengarkan. Soalan kita, kalau imam baca tapi kita tak dengar, pada saat itu disunatkan kita membaca Al-Fatihah. Atau kalau imam ada saktah, diam. Jadi kalau imam membaca surah Al-Fatihah, kemudian dia bagi masa panjang, dia diam untuk bagi masa makmum membaca Al-Fatihah. Pada saat itu sunat membaca Al-Fatihah. Tapi kalau imam tak bagi saktah, tak bagi peluang, dia terus baca Al-Fatihah, terus baca surah saja, tak ada masa makmum untuk membaca Al-Fatihah, maka tidak disunatkan membaca Al-Fatihah, malah dimakruhkan. Sebab sekali lagi, kena diam dan dengar orang baca Al-Quran. Imam baca Al-Quran, kita dengar dan diam dan mendengarkan. Nah, ini sedikit khilaf yang berlaku berkenaan dengan surah Al-Fatihah, dan secara umumnya galakan atau perintah membaca Al-Fatihah adalah satu perkara yang disepakati. Cuma yang menjadi isu adalah sama ada wajib, fardu ataupun wajib. Yang kedua, sama ada berkaitan dengan makmum ke tak. Jadi makmum, adakah dia tetap wajib juga membaca Al-Fatihah? Wajib menurut mazhab Syafi'i, akan tapi menurut jumhur yang lain, ulama di tiga mazhab yang lain, mereka mengatakan bahawa Fatihah tidak wajib kepada makmum dengan rincian yang telah disebutkan tadi antara solat jahriyah ataupun sirriyah. Okey, itu sedikit berkenaan dengan hadis yang pertama. Hadis yang kedua, tuan-tuan. Qala haddatsana Abdullah bin Hashim 188. Qala haddatsana Abdullah bin Hashim. Qala haddatsana Yahya yakni Al-Qattan an Ja'far ibnu Maimun. Jadi Abdullah bin Hashim Ar-Razakani, kita dah berkali-kali sebutkan, Imam Siqah. Dia meriwayatkan daripada Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Imam Hujjah, ma'ruf, masyhur, Imam Jarh wa Ta'dil, yang disepakati keilmuannya di dalam ilmu hadis, yaitu Yahya bin Sa'id Al-Qattan di Basrah. Yang menjadi isu adalah riwayat Yahya bin Sa'id Al-Qattan meriwayatkan hadis ini daripada Ja'far ibnu Maimun. Ja'far ibnu Maimun. Nanti kita akan ulas sedikit Ja'far ibnu Maimun. An Abi Uthman. Abi Uthman ini adalah Abu Uthman An-Nahdi. Dia seorang mukhadram. Nama benar beliau, nama asal beliau adalah Abdurrahman ibnu Mul. Abdurrahman ibn Mul, atau baca Mal atau Mil, boleh tiga wajah. Dia seorang imam siqah mukhadram yang siqah muttafaq alaih, dan meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahu qal ukhruj fanadi fi ahli al-Madinah
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata illa bi Fatihatil kitab famazad. Jadi apa yang diperintahkan oleh Nabi untuk disampaikan kepada ahli Madinah yaitu kalimat la salata illa bi Fatihatil kitabi bi Fatihatil Qur'ani famazad. Jadi tadi Anda telah sebutkan bahawa famazad dia adalah bagian daripada ucapan atau hadis. Tapi seolah-olah pentahkik kitab ni mengeluarkan kalimat famazad ni daripada hadis. Itu sebabnya jangan percaya 100% kepada muhakkik ini tuan-tuan ya. Kita kena kritis dan Anda pun berlakulah beberapa perkara. Kadang ada orang-orang tertentu dia berhujah dengan ni, tengok muhakkik kata macam ni, muhakkik kata macam ni. Anda cakap muhakkik ni kadang kawan-kawan aku jugalah sering berjumpa, sering kelahi-kelahi lah kalau Anda keliru. Kalau kita berjumpa dulu waktu di Syria, ramai orang kawan Anda kerja di maktab tahqiq. Kemudian kita sering berdiskusi, berdebat bahkan antara sama-sama muhakkik yang ada dalam maktab tu. Dan pada satu ketika ada orang berdebat dengan Ana, bincang, kemudian dia katakan ni, Ustaz ni tengok ni, muhakkik kata macam ni. Ana cakap muhakkik ni siapa ni? Ni kawan aku lah, aku jumpa sama dia kelahi hari-hari lah, engkau suruh aku terima pula ucapan dia. Justru kita kena kreatif dan kritis dalam menerima muhakkik. Sebab muhakkik pun kadang orang biasa jugalah, kecuali muhakkik yang imam syekh besar muktabar, kita ambil pandangan dia macam Syekh Abdul Fattah Abu Ghuda, Syekh Ahmad Syakir dan lain-lain. Tapi kebanyakan muhakkik selepas tu adalah talib ilm jugalah. Okey, kalimat la salata illa bi Fatihatil Quran famazad. Hadis ni menunjukkan apa tuan-tuan? Apa perbezaan antara hadis ni dengan hadis sebelumnya? Kalau hadis sebelumnya hanya mengatakan solat tidak sah melainkan dengan membaca Al-Fatihah sahaja, tapi kalimat hadis ni membawa satu lagi hukum, yang satu tambahan hukum yang tidak disebutkan oleh hadis di atas. Apa dia? La salata illa bi Fatihatil Quran famazad. Tidak sah salat atau tidak sempurna salat melainkan dengan membaca Al-Fatihah dan yang selebihnya. Famazad maknanya adalah Al-Fatihah dan yang selebihnya. Apa selebihnya Al-Quran? Iaitu surah selepas Al-Fatihah, betul tak? Jadi hadis ni berbincang berkenaan dengan kewajipan membaca Al-Fatihah dan juga kewajipan membaca surah selepas Al-Fatihah. Itu kalimat famazad. Betul tak? Jadi Al-Fatihah wajib, bahkan kita bincang tadi katakan fardu menurut jumhur. Famazad dan surah yang selepas Al-Fatihah pun wajib. Sebab fa maknanya adalah huruf ataf dan dia menunjukkan bahawa kesamaan antara surah Al-Fatihah dengan surah yang selepasnya. Nah, ini yang kemudian menjadi isu kita sekarang. Jadi secara zahir hadis ini mengatakan bahawa surah selepas Al-Fatihah adalah juga satu kewajipan, betul tak? Satu kewajipan. Nah, ya, adakah hadis ni boleh menjadi hujah? Dan sebelum tu ini selari dengan pandangan mazhab Hanafi yang berkata bahawa surah adalah wajib dalam solat. Jadi membaca surah selain Al-Fatihah adalah satu kewajipan di dalam solat. Mereka berhujah dengan apa? Antaranya berhujah dengan, selain hadis ni lah, mereka berhujah juga dengan muwazabah Nabi SAW. Nabi tak pernah tinggalkan solat, tidak pernah melakukan solat melainkan dengan membaca Al-Fatihah dan surah.
Jadi dalam semua solat yang Nabi lakukan selalu ada bacaan surah. Justru ini menunjukkan bahawa bacaan surah adalah satu kewajipan. Sebagaimana sabda Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli, aku buat macam ni, engkau pun kena buat. Nabi buat macam tu, maka kita pun kena buat. Dan karena Nabi tak pernah tinggalkan surah di dalam solat, maka hukumnya adalah wajib. Dan menurut mazhab Hanafi, surah yang wajib dibaca dalam solat tidak mesti satu surah. Tidak mesti satu surah. Sebab hadis ini pun mengatakan famazad. Jadi ya, Al-Fatihah plus surah lain. Dan surah lain tu tak mesti full satu surah. Boleh walau satu ayat tapi ayat yang panjang. Boleh satu ayat, ayat tawilah satu panjang, atau salah su ayat qisar, atau 3 ayat pendek-pendek. Surah panjang misalkanlah surah ayat yang panjang macam ayatul dain, atau ayat yang cukup panjang lah tuan-tuan. Bukan, kalau yang pendek macam watin, wazaitun pendek, atau seperti kalimat apa, al-haqqah satu ayat, malhaqah 2 ayat. Itu kan pendek-pendek. Nah, untuk yang pendek-pendek ni paling kurang 3 ayat. Tapi kalau ayat yang panjang macam ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah, maka cukup 1 ayat. Dan itu adalah satu kewajipan. Siapa yang tak baca, maka solat dia tak sempurna. Dan berbeza dengan jumhur yang berpandangan bahawa surah dalam solat hukumnya adalah sunat saja. Siapa yang tak baca, maka tetap sah solat dia. Apa hujah jumhur dalam perkara ini? Ada beberapa dalil. Salah satunya adalah kalau tuan-tuan rujuk kitab Sahih Ibn Khuzaimah, ada satu riwayat daripada Ibn Abbas yang dia bawakan, yang menyebutkan bahawa daripada Ikrimah an Ibn Abbas, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca pernah melakukan salat namun hanya membaca surah Al-Fatihah saja, dia tak baca surah. Itu boleh antara satu dalil yang disebutkan oleh ulama hadis dalam mengatakan bahawa surah bukan satu kewajipan. Okey, apa pandangan para ulama jumhur berkenaan dengan hadis ni? Kalau hadis ni sahih, maka jelas menunjukkan bahawa dia adalah satu kewajipan. Okey, menurut kalau kita tengok sanad dia, sanad ni mengandungi seorang perawi bernama Ja'far ibnu Maimun tadi kan. Yahya yakni Al-Qattan an Ja'far ibnu Maimun. Siapa Ja'far ibnu Maimun ni? Ja'far ibnu Maimun ni tuan-tuan adalah Abu Ali Al-Anmati. Abu Ali Al-Anmati, dan beliau kalau tuan-tuan rujuk kitab Tahzibut Tahzib Ibn Hajar, tuan-tuan akan nampak ramai para ulama yang menghukum lemah Ja'far ibnu Maimun ni. Antaranya Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, dan Bukhari, dan Nasa'i. Dan Imam Daruqutni mengatakan yu'tabar bihi. Yu'tabar bihi maknanya adalah dia lemah in principle, akan tapi boleh dijadikan iktibar. Iktibar maksudnya apa? Kalau ada sokongan atau dia menjadi sokongan sekedar mutaba'ah, sekedar syawahid, okey. Akan tapi kalau dia berdiri sendiri secara independen dalam meriwayatkan sebuah hadis, maka dia tidak termasuk, dia bukan perawi yang thiqah. Nah, Imam Al-Uqaili dalam kitab Al-Du'afa mengatakan bahawa hadis Ja'far ibnu Maimun berkenaan dengan surah Al-Fatihah, yakni surah hadis ni, beliau mengatakan hadisuhu an Abi Uthman an Abi Hurairah fil Fatihah la yutaba alaih. Maknanya beliau bertafarrud dalam periwayatan hadis ni. Ja'far bin Maimun tidak meriwayatkan daripada Abu Uthman, tak ada perawi lain yang menyokong periwayatan beliau dalam hadis ni. Nah, tengok sekarang apa ucapan Ibnul Jarud selepas dia meriwayatkan hadis Ja'far bin Maimun. Dia berkata apa? Qala Abu Muhammad, yakni Ibnul Jarud, Ja'far hadza rawa anhu Ats-Tsauri wa Isa ibnu Yunus. Ja'far ni
diriwayatkan oleh Thawri dan Isa ibnu Yunus. Apa maksud Ibnu Jarud mengatakan perkara ini? Apa maksud Ibnu Jarud mengatakan bahwa Ja'far bin Maimun yang menjadi fokus perbincangan kita, dia telah diriwayatkan oleh Thawri dan Isa ibn Yunus. Dalam istilah kita, Thawri imam, Isa ibn Yunus juga imam. Mereka mengambil hadis daripada Ja'far. Mereka belajar daripada Ja'far, ambil hadis daripada Ja'far. Apa maksud Ibnu Jarud di sini? Adakah beliau bermaksud untuk mengatakan Ja'far ini thiqah? Ataukah beliau bermaksud mengatakan bahwa Ja'far ini kuat? Atau sekedar mengatakan Ja'far tidak majhul? Pandangan Anda adalah beliau hanya ingin mengatakan bahwa Ja'far ini tidak majhul. Tapi untuk mengatakan Ja'far ini thiqah, Anda rasa dia bukan maksud Ibnu Jarud. Walaupun betul lah ucapan ini tidak dinafikan mengandungi usaha Ibnu Jarud untuk menguatkan status Ja'far. Jadi seolah-olah kalau ada orang dia faham bahwa ketika dia meriwayatkan hadis ni orang akan kritik dia. Kenapa awak riwayatkan hadis daripada Ja'far bin Maimun? Dia kan ada masalah. Tapi Ibnu Jarud mengatakan rawa anhu Thawri wa Isa ibn Yunus. Dia taklah lemah sangat, akan tapi Thawri dan Ibnu Yunus dengan bukti bahwa Thawri Ibnu Yunus riwayatkan kepada dia, maknanya macam yang disebutkan oleh Daruqutni yu'tabar bihi, boleh dijadikan sebagai i'tibar. Nah, justru ada satu lagi yang menunjukkan bahawa Ja'far Ibnu Maimun ni ada sedikit kuat adalah tuan-tuan yang meriwayatkan hadis dari dia pada hadis ini adalah Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Betul tak? Dan siapa Yahya bin Sa'id Al-Qattan? Imam Jarh wa Ta'dil yang sangat berhati-hati dalam periwayatan dan orang yang paling pakar dalam menilai seorang perawi. Dan mungkin tak orang yang pakar dan selektif dalam perawi meriwayatkan daripada perawi yang lemah. Nah, mungkin atau tak? Dan kalau kita faham dan kita kaji hidup Yahya bin Sa'id Al-Qattan, seolah-olah beliau ni sangat berhati-hati dalam periwayatan. Antara Yahya dengan Ibn Mahdi selalu bergandingan kan, Yahya dan Ibn Mahdi. Yahya bin Sa'id lebih berjaga-jaga dalam periwayatan hadis. Justru atas alasan tu tuan-tuan, Imam Al-Hakim dalam Mustadrak berkata apa? Apabila dia meriwayatkan hadis ni, beliau berkata sahih la ghubara alaih. Jadi Imam Hakim apabila meriwayatkan hadis ni jadi daripada Ja'far bin Maimun, dia komen hadis ni sahih la ghubara alaih. Sahih. Ja'far ibn Maimun min siqatil basriyin. Ja'far bin Maimun adalah perawi Basrah yang siqah. Wa Yahya ibn Sa'id la yuhaddithu illa an siqat. Yahya bin Sa'id la yuhaddits illa an siqat. Dia hanya meriwayatkan hadis daripada orang yang siqah saja. Nah, dari ucapan ni kita boleh nampak bahawa usaha pertama Ibnu Jarud untuk menguatkan Ja'far Ibnu Maimun dengan mengatakan dia tak majhul. Orang macam Thawri dan Isa bin Yunus pun ambil hadis daripada dia. Yang kedua, usaha daripada Al-Hakim yang eksplisit mengatakan sahih la ghubara alaih, dan dengan hujah bahawa Yahya bin Sa'id Al-Qattan hanya meriwayatkan daripada perawi yang siqah saja. Orang yang sangat kritis dalam periwayatan, kritis dalam perawi meriwayatkan hadis daripada perawi ini. Justru ini menjadi satu indikasi bahawa Ja'far bin Maimun adalah perawi siqah. Ini adalah hujah daripada kalangan yang menguatkan hadis ini. Walaupun secara umum kita boleh nampak bahawa Ibnu Jarud meriwayatkan hadis ini hanya sebagai mutaba'ah bagi hadis yang sebelumnya.
Betul tak? Hadis sebelumnya muttafaq alaih sahih, dan riwayat Ja'far ibn Maimun menyokong hadis yang sebelumnya. Akan tapi yang menjadi masalah kita adalah ada kalimat yang famazad tu. Ada kalimat famazad yang kita boleh fahami sebuah kalimat yang menetapkan hukum yang baru dan penting, yaitu hukum membaca surah selepas Al-Fatihah. Nah, Anda sedikit nak ulas berkenaan dengan ucapan Al-Hakim tadi, bahawa Yahya bin Sa'id Al-Qattan la yuhaddithu illa an siqat. La yuhaddithu illa an siqat. Karena Yahya bin Sa'id Al-Qattan tidak meriwayatkan hadis melainkan daripada perawi yang siqah saja, adakah itu bermakna bahawa apabila dia meriwayatkan daripada Ja'far ibn Maimun adalah satu bentuk eksplisit bahawa beliau atau satu bentuk implisit bahawa beliau mensiqahkan Ja'far bin Maimun? Ini soalan penting dan membawa kepada satu perbincangan panjang berkenaan dengan hukum tausik dimni untuk perawi. Tausik dimni ni tuan-tuan adalah yang macam ni. Tausik dimni. Dia adalah satu perbincangan khas dalam ilmu jarh wa ta'dil, iaitu satu bentuk penilaian siqah kepada seorang perawi tidak secara eksplisit. Kalau eksplisit adalah kalau dia mengatakan Ja'far bin Maimun siqah, hujjah, itu adalah eksplisit. Akan tapi yang dimni adalah satu penilaian siqah secara implisit, secara tersurat. Dia tak kata siqah, tapi dia meriwayatkan hadis daripada dia. Kalau saya mengatakan Ustaz Nizam siqah, itu eksplisit. Tausik, muttafaq alaih, diterima. Tapi kalau saya tak mengatakan Ustaz Nizam siqah, tapi saya meriwayatkan hadis daripada Ustaz Nizam, padahal saya ni orang yang sangat berhati-hati kalau meriwayatkan hadis, hanya hadis yang sahih saja saya riwayatkan, adakah periwayatan saya daripada Ustaz Nizam adalah menunjukkan secara implisit saya menilai dia siqah? Itu adalah tausik dimni. Betul tak? Nah, tausik dimni ini tuan-tuan, antara perbahasan yang menurut ana terlalu ditasahulkan oleh banyak pengkaji hadis pada hari ini. Terutamanya para pengkaji hadis yang berasal daripada India yang terpengaruh dan punya latar belakang untuk mengangkat, untuk membela mazhab Hanafi. Macam Syekh Laknawi dalam Rafa Takmil, dan yang lebih tasahul lagi adalah Syekh Zafar Ahmad Tahanawi dalam Qawaid fi Ulumil Hadis. Kalau tuan-tuan baca Qawaid fi Ulumil Hadis, kita akan nampak tausik dimni ni banyak sekali sering kali digunakan untuk menilai siqah seorang perawi. Ya, walaupun para ulama telah lemahkan seorang perawi ini, tapi dia coba untuk angkat perawi tersebut, kuatkan perawi tersebut dengan mengatakan, tapi hadisnya pernah disahihkan oleh Tirmizi. Tapi Tirmizi pernah mengatakan sebuah hadis yang dia riwayatkan ini hasan. Oleh karena itu, maka dia hukumnya adalah siqah. Atau tapi perawi ini telah diriwayatkan oleh Imam Malik. Imam Malik hanya meriwayatkan daripada perawi siqah saja dan lain sebagainya. Untuk perkara ini tuan-tuan, ana nampak macam kita perlu kaji lebih lanjut, dan anda pernah sentuh juga dalam buku terbaru ana yang dicetak tu, aliran kritik hadis yang diambil daripada tesis anda pernah sebutkan tentang perkara ni, iaitu bagaimana Syekh Mahmud Mamduh sangat-sangat sering menggunakan kaedah tausik dimni untuk mengangkat perawi-perawi yang dikatakan lemah oleh ahli hadis yang lain. Jadi dalam pembelaan dia kepada hadis-hadis yang dilemahkan oleh Albani misalkan,
oleh Huwaini dan lain sebagainya, dia sering gunakan kaedah tausik dimni ini. Nah, bagaimana pandangan yang mu'tadil dalam berkenaan dengan tausik dimni? Secara amnya tentuan tausik dimni dia memang memberikan satu faedah mengangkat perawi berkenaan. Ya, ini secara umum. Misal ada seorang perawi majhul misalkan, lalu diriwayatkan oleh orang macam Yahya bin Sa'id Al-Qattan yang hanya meriwayatkan hadis daripada perawi siqah saja. Maka memberikan manfaat untuk mengangkat atau menghilangkan sifat majhul tu. Jadi kita boleh mengatakan bahawa dia tidak lagi majhul. Kenapa? Nih, dia pernah diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Yahya ni Yahya. Dia berhati-hati dalam periwayatan hadis. Justru sifat majhul itu boleh terangkat. Boleh terangkat. Nah, atau kalau perawi tersebut, kalau misalkan Ja'far Ibn Maimun, tak ada seorang pun ulama hadis yang mengatakan dia lemah. Tak ada seorang ulama hadis pun yang mengatakan dia lemah. Lalu tiba-tiba Yahya bin Sa'id Al-Qattan meriwayatkan hadis daripada dia. Maka dia terangkat. Kita boleh mengatakan bahawa okey, maknanya dia tak lemah. Maknanya dia boleh diterimalah hadisnya. Kenapa? Sebab Yahya ni meriwayatkan hadis daripada dia. Yahya ni orang yang berhati-hati. Justru kalau dia riwayatkan hadis daripada seorang, mengangkat riwayat tersebut. Syaratnya adalah macam tadi, tak ada ahli hadis lain yang melemahkan dia. Nah, yang menjadi isu adalah kalau Ja'far Ibn Maimun diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id Al-Qattan, pada masa yang sama, ulama hadis yang lain secara eksplisit mengatakan dia lemah. Macam ini yang berlaku. Yahya meriwayatkan daripada Ja'far. Kita mengatakan ada tausik dimni di sini, okey. Tapi masalahnya Ahmad Ibn Hanbal, Ibn Ma'in, Bukhari, mereka explicitly mengatakan laisa bil qawi. Mereka mengatakan dhaif misalkan. Mana yang perlu kita amalkan? Adakah berlaku kontradiksi atau pertentangan pandangan di sini? Kita mengatakan Yahya mengatakan dia thiqah, tapi Bukhari mengatakan dia dhaif. Tak ada ikhtilaf di sini. Yang ada adalah perawi ini dhaif. Karena Bukhari katakan dia dhaif, Ahmad katakan dhaif dan lain sebagainya mengatakan dia dhaif. Yahya Al-Qattan kenapa meriwayatkan hadis di sini? Mungkin hanya sekedar mutaba'ah atau sekedar istishhad atau ada bentuk-bentuk yang lain. Bukan sebagai usaha dia untuk mengatakan atau berhujah dengan perawi tersebut atau mensahihkan hadisnya. Nah, ini yang tuan-tuan kalau ada masa coba Google, ada satu artikel menarik tuan-tuan saya jumpa bertajuk Ad-Durarul Mutanasiqah fi man qil innahu la yarwi illa an thiqah. Ad-Durarul Mutanasiqah fi man qil innahu la yarwi illa an thiqah, ditulis oleh siapa nama dia? Muhammad Khalaf Salamah. Muhammad Khalaf Salamah. Okey. Nah, dengan demikian, kesimpulan yang boleh kita tarik daripada perbincangan ini adalah hadis Ja'far Ibn Maimun an Abi Osman an Abu Hurairah adalah dhaif. Justru hukum yang terkandung di dalam hadis ini tidak hukum yang terkandung dalam hadis ini terbagi menjadi dua. Pertama, yang menyebutkan la salata illa bi Fatihatil Quran adalah sahih. Kenapa? Sebab selari dengan hadis yang di atas. Akan tapi kalimat famazad ini yang dipertikaikan, yaitu surah selepas Al-Fatihah adalah tidak kewajipan. Bukan satu kewajipan.
Bagaimanapun tuan-tuan, hadis yang berikutnya seolah-olah menyokong pandangan bahwa surah adalah satu kewajiban juga. Surah selepas Fatihah adalah satu kewajiban. Ini adalah hujah yang lain yang coba nak dibawa oleh Imam Ibnu Jarud. Beliau mengatakan haddatsana Muhammad bin Yahya, qala haddatsana Hajjaj ibnu Minhal, an Hammam, an Yahya ibnu Abi Katsir, an Abdullah ibnu Abi Qatadah, an abihi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati zuhri fi raq'atainil ulayaini bi Fatihatil kitab wa surah fi kulli raq'ah. Tengok tuan-tuan ya, hadis ni menyebutkan bahawa Nabi SAW baca dalam salat zuhur dalam rakaat pertama Al-Fatihah dan surah. Dan dalam tiap-tiap rakaat. Wa kana yusmi'una ahyanan al-ayah. Wa kana yutilu fil ula ma la yutilu fil thaniyah. Wa kana yaqra'u fi raq'atain al-ukhrayaini bi Fatihatil kitab fi kulli raq'ah. Wa kadzalika fi salatil asr. Qal wa kadzalika fi salatil fajr. Di hadis ni menyebutkan baca Al-Fatihah dan surah. Jadi seolah-olah menunjukkan bahawa surah adalah perkara yang selalu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengikut karena satu kebiasaan yang biasa dilakukan oleh Nabi, maka dia adalah satu kewajiban seperti mana hujah mazhab Hanafi. Walaupun bagi pandangan jumhur yang mengatakan bahawa Al-Fatihah bukan satu kewajipan, mereka boleh melihat bahawa hujah ni taklah berapa kuat. Kenapa? Sebab pembacaan surah adalah memang dilakukan Nabi, tapi tidak ada keterangan daripada Nabi bahawa dia adalah satu kewajipan. Dia hanya menunjukkan bahawa Nabi buat sahaja. Tidak mengatakan tak ada penekanan bahawa perkara itu wajib sebagaimana Nabi berikan penekanan kepada surah Al-Fatihah. Tapi ini secara isyarat saja menunjukkan bahawa ini dilakukan oleh Nabi. Kalaupun tak wajib, maka dia adalah satu perkara yang sangat-sangat digalakkan. Dan itu tak dikhilafkan oleh jumhur. Yang menjadi khilaf kita adalah sama ada dia wajib ataupun tak wajib. Nah, tapi kita nampak seolah-olah Ibnu Jarud, bagi pandangan anda tengok bahawa Ibnu Jarud seolah-olah punya mail kecenderungan kepada bahawa Al-Fatihah, surah adalah satu kemestian. Dia tak nak katakan wajib sebab tak ada keterangan eksplisit dalam perkara ini, tapi kita boleh nampak macam dia seolah-olah mengatakan bahawa surah ni adalah satu kemestian yang mesti dibaca, apalagi beliau berhujah dengan hadis daripada Ja'far bin Maimun tadi. Nah, surah dan hadis ni selain berbincang berkenaan dengan surah, hadis ni juga berbincang berkenaan dengan sama ada surah tu dibaca dalam tiap-tiap rakaat ataupun tidak. Betul tak? Dalam tiap-tiap rakaat ataupun tidak. Hadis ni jelas menunjukkan bahawa surah hanya dibaca pada 2 rakaat pertama sahaja. Sebab beliau mengatakan kana yaqra'u fi salatiz zuhri fi raq'atainil ulayaini bi Fatihatil kitab wa surah fi kulli raq'ah. Maknanya dalam 2 rakaat pertama, tiap-tiap rakaat ni Nabi baca Al-Fatihah dan surah. Wa kana yusmi'una ahyanan al-ayah. Kadang ayat yang Nabi baca itu terdengar di belakang. Jadi makmum boleh dengar bahawa Nabi tengah baca surah dalam salat zuhur dan asar. Wa kana yutilu fil ula ma la yutilu fis tsaniyah. Nabi panjangkan rakaat pertama lebih daripada rakaat kedua. Wa kana yaqra'u fi raq'atainil ukhrayaini bi Fatihatil kitab fi kulli raq'ah. Nah, pada rakaat yang kedua yang terakhir, 3 dan keempat, Nabi hanya baca Al-Fatihah saja dalam rakaat ini. Jadi hukum yang berikutnya, yaitu surah dibaca dalam 2 rakaat pertama saja, tidak dibaca dalam 2 rakaat yang kedua. Wa kadzalika fi salatil asr, qal wa kadzalika fi salatil fajr. Nah, jadi asar dan fajar macam tu.
Qala Abu Muhammad wa rawahu Makhlad bin Yazid an al-Auza'i an Yahya bin Abi Katsir bi hadzal isnad hakadha ghaira annahu lam yazkur wa salatil fajr. Haddatsanahu Muhammad ibn Idris anil Humaidi anhu. Siapa ni Muhammad bin Idris anil Humaidi? Muhammad bin Idris ni adalah Imam Abu Hatim Ar-Razi. Dia Imam Ibn Jarud meriwayatkan daripada Abu Hatim daripada Humaidi hadis yang sama tapi tidak menyebutkan salat fajar. Memanglah salat asar dan zuhur adalah 4 rakaat. Hadis ni menyebutkan 2 rakaat baca surah, 2 rakaat tak membaca surah. Sedangkan surah fajar, salat fajar hanya 2 rakaat saja. Maknanya 2 rakaat tu baca surah, tak ada yang tak membaca surah. Okey, macam tu tuan-tuan, dah mulai masa saya pun sudah mulai habis dan alhamdulillah walaupun tak banyak, kita boleh sedikit sebanyak berbincang berkenaan dengan kandungan hadis ni. Mudah-mudahan Allah berikan istiqamah dan kita akan lanjutkan pada minggu hadapan insya-Allah. Okey, saya bagi peluang untuk sesiapa yang nak bagi pandangan atau soalan. Silakan. Doktor, Ana ada. Okey. Ustaz saya. Doktor, tadi Ana ada sempat cek Ikmal Tahdzibul Kamal Al-Mughlatai. Dia sebut Ibn Jarud sebut dalam kitab dia Ja'far bin Maimun ni laisa bithiqah. Oh iyakah? Dalam kitab apa? Ikmal Tahdzibul Kamal. Tak, dia sebut Ibn Jarud cakap di wa fi kitab Abi Muhammad Ibn Jarud laisa bithiqah. Oi, macam mana dia boleh sampai macam tu ah? Tak tahu, Mughlatai ni dikatakan dia ada library yang besar. Dan dikatakan dia ada 10 kali ganda besar daripada Al-Mizzi. So anda tak pasti dia punya nisbah tu macam mana, tapi boleh tengok ni. Okey. Maksud anda dia tak sebut dalam kitab fi kitabihi, kitab apa? Tak, dia kata wa fi kitab Abi Muhammad Ibn Jarud laisa bithiqah. Fi kitab, mungkin ada satu riwayat lain ya. Mungkin riwayat lain. Itu satu pandangan yang menarik. Kalau dia betul mengatakan bahawa Ja'far bin Maimun laisa bithiqah, maka periwayatan hadis dia di sini adalah setakat memberikan mutaba'ah saja bagi hadis Ubadah Ibn Samit. Ya, Ubadah Ibn Samit, dia bukan nak berhujah. Tapi kita boleh nampak dalam susunan kitab ni sukar untuk kita melihat bahawa dia setakat memberikan hujah. Sebab dia membawakan satu kalimat hadis famazad tu. Melainkan kalau tak ada kalimat famazad. Kalau tak ada kalimat famazad, baru kita boleh faham bahawa dia mungkin bukan siqah. Atau Ibn Jarud mengatakan laisa bisiqah secara umum, tapi kalau secara mutaba'ah maka dia masih boleh lagi digunakan. Itu yang menjadi concern kita setiap kali para ulama membawa pandangan seorang imam kepada seorang perawi. Yang menjadi concern kita adalah apa konteks dia. Apa konteks dia? Sebab periwayatan ucapan itu adalah ucapan yang kadang berkaitan dengan hadis tertentu. Kalau hadis ni, kita boleh nampak bahawa bagi anda tetap berpandangan bahawa hadis ni Ibn Jarud berusaha untuk menguatkan Ja'far Ibn Maimun dengan meletakkan hadis ni selepas hadis Ubadah Ibn Samit dan sebelum hadis Abu Qatadah. Kita boleh nampak isyarat daripada dia bahawa hadis ni adalah hadis yang paling kurang pun boleh digunakan sebagai mutaba'ah. Kalau tidak digunakan sebagai hujah secara independen. Yang lain lagi, dia mengatakan Ja'far hadza rawa anhu Ats-Tsauri wa Isa ibn Yunus, juga isyarat bahawa beliau berusaha untuk menguatkan juga Ja'far ibn Maimun. Walaupun tidak secara tausik dimni, tausik yang sharih, tapi dia gunakan tausik usaha untuk mengatakan bahawa Ja'far ni taklah teruk sangat sebab Tsauri yang imam meriwayatkan hadis pada dia, Isa bin Yunus juga meriwayatkan hadis pada dia.
Dan kalau dia pada tempat lain mengatakan laisa bisiqah, mungkin berkaitan dengan hadis yang lain ataupun konteks yang lain. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi? Saya nak tanya sikit doktor. Yep. Tentang rakaat ketiga dan keempat, saya rasa macam ada orang pernah share tentang hadis tentang kalau kita tunggu imam lama sangat, kita macam disunatkan lah untuk baca surah yang lain selepas Fatihah. Betul ke tidak doktor? Ataupun ada hadis ke doktor pernah jumpa tentang perkara tersebut? Ada khilaf berkenaan dengan apakah kita membaca surah di rakaat ketiga, keempat atau tak. Dan pada kesempatan lain mungkin Ana boleh share perkara itu. Akan tapi menurut ke jumhur adalah baca surah hanya ke rakaat ke pertama dan kedua saja bagi makmum. Dan bagi orang yang baca jadi bagi orang yang salat nih. Akan tapi seingat Anda tak adalah yang galakan kita untuk membaca surah di rakaat ketiga dan keempat. Wallahu alam, nanti Anda cek balik. Lagi? Okey. Kalau tak ada tuan-tuan, kita bersurai saat ni. Anda juga ada berapa tugasan yang kena dibuat sekarang ni, walaupun bercuti. Dan kita insyaAllah berjumpa semula pada masa akan datang. Mohon maaf sekali-kali kekurangan. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.